Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya, serta kita mengambil bekalan yang sebaik-baiknya dalam menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah, orang yang memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah, memakmurkan bumi ini dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan dengan kesatuan ummah menjauhi pertelingkahan. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 25 November 2022 bersamaan dengan 30 Rabiul Akhir 1444, perbincangan kita sekitar menunaikan tanggungjawab dengan amanah dan jujur, dan juga kewajipan berittifaq, kesatuan ummah, perpaduan ummah, dan menjauhi perpecahan dan persengketaan sama-sama kita umat Islam. Para jemaah sekalian, kita dalam ambang selepas daripada selepas daripada pilihan raya, banyak perkara-perkara yang perlu kita muhasabah dari sudut tanggungjawab. Sebelum dulu kita bincang tentang bagaimana kewajipan kita, sekarang kewajipan orang-orang yang telah diberi amanah untuk menunaikan kepada rakyat tentang tanggungjawab yang telah dipikulkan. Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu, dan juga amanah yang ditinggalkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanah tanggungjawab yang ada pada sisi kamu. Maknanya kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama kita dengan Allah, yang kedua kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sesama kita. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui salahnya orang yang tidak bertanggungjawab. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang perkara ini, iaitu salah satu daripada sifat jujur yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang mesti dimiliki oleh pribadi seorang Muslim, ialah sifat kejujuran, berintegriti, dan juga beramanah. Kerana sifat ini sangat besar dan tinggi nilainya dalam syariat Islam, sehingga dianggap tidak ada iman ataupun tidak sempurna iman bagi mereka yang tidak ada amanah di dalam tanggungjawab yang diberikan. Dalam hadis, la imana liman la amanatalah, tidak ada makna tidak sempurna iman orang yang tidak ada sifat kejujuran ataupun amanah dalam dirinya. Hadis rawahu Ahmad. Maka kita juga telah sebut di antara tanda-tanda ciri-ciri munafik,
yang telah disebut oleh Nabi sallallahu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi salas, tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Bila bercakap berdusta, asyik nak bohong je, kona sana kona sini, yang penting kita dapat apa yang kita nak. Bila berjanji dia mungkir janji, dan bila diberi amanah dia khianat. Imam Muslim menambah, walaupun dia sembahyang, berpuasa dan telah mengakui dirinya sebagai seorang Muslim, tapi sifat itu masih lagi menjadi sifat munafik. Dia panggil dalam bahasa akidah munafik amali. Munafik i'tiqadi itu kafir. Tetapi munafik amali ini iaitulah munafik dalam perbuatan. Munafik dalam perbuatan ini juga termasuk dalam perkara yang tidak baik. Para jemaah sekalian, maka tanggungjawab ini besar. Melaksanakan amanah merupakan kerja yang sangat berat dipikul, kerana ia merupakan tanggungjawab yang akan disoal di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Oleh kerana itulah apabila Allah menawarkan kepada makhluk-makhluk lain untuk melaksanakan, maka semuanya menolak dalam keadaan takut dan bimbang adakah mereka dapat melaksanakannya ataupun tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan dalam suratul Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman, zalim pada diri sendiri, ambil tugas tidak bertanggungjawab, dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Para jemaah sekalian, bila kita sebut sifat tanggungjawab dan amanah ini, kita jangan duk nampak barang-barang simpanan. Orang simpan rumah kita, itu tanggungjawab amanah. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang mesti kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Seperti hak-hak Allah Azza wa Jalla. Allah suruh kita salat. Mana siapa tak salat, bermakna dia telah tidak menunaikan amanah. Nabi SAW telah beri kepada kita sunnah. Kita tak ikut, kita juga tidak menunaikan amanah. Allah beri kepada kita harta, tapi kita tak guna untuk jalan Allah. Allah beri kepada kita keluarga dan anak pinak, tapi kita tidak mendidiknya mengikut jalan yang sepatutnya, maka itu manusia yang sudah cuai terhadap tanggungjawab yang ada padanya. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak manusia menegakkan agama Allah dan syariatnya, mendidik anak-anak dan menjaga anak-anak yatim yang ditinggalkan, tidak ada bapa, menyampaikan ilmu dan berita yang benar juga adalah amanah. Maka pendakwah-pendakwah yang tahu ilmu, kalau dia tengok kepincangan masyarakat, wajib menegur. Hari ini kita takut nak tegur, takut orang cop kita macam-macam. Ustaz ni bahasa jenis jumuk lah, primitif, tidak moden, macam-macam yang dikatakan. Maka kita mengatakan ini satu kepincangan. Para pendakwah yang tahu yang benar, dia kena tunaikan amanah dia dengan melaksanakan, menyampaikan pada masyarakat, dan mana-mana kemungkaran yang dibuat perlu kita sekat dan kita nyatakan bahawa itu adalah satu benda mungkar. Semua hak jiran tetangga, hak keluarga, hak ibu bapa adalah merupakan satu perkara yang mesti dipertanggungjawabkan. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ni adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan orang di bawah jagaannya. Maka para jemaah sekalian, ilmu yang berada pada seorang alim itu adalah amanah. Maka dia berkewajipan menyampaikan ilmu yang benar. Dia wajib beramal dengan ilmunya dan menyebarkannya kepada orang lain tanpa menyembunyikan kebenarannya. Dia hendaklah menggunakan ilmunya dengan ikhlas di tempat-tempat yang berfaedah dan tidak mendatangkan kemudaratan,
Sekiranya baik penggunaan ilmunya, maka ilmu itu menjadi hujah dan bukti kepada kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dalam hadis disebut Quran itu hujjatul lana aw alaina. Quran itu sendiri menjadi hujah kepada kita ataupun ke atas kita. Baca ayat riba haram, dia pergi buat riba pula. Ini satu penyakit yang cukup dahsyat. Seorang peniaga juga beramanah, ialah dia kena jujur dalam melakukan perniagaannya. Jangan tipu barang, jangan mari benda hak tak baik dikata molek, jual benda-benda yang rusak. Ini semua adalah merupakan satu kejujuran yang hilang. Sebaliknya orang-orang yang tidak jujur dan tidak ikhlas akan melakukan segala perkara, dan walaupun di dunia ini mungkin larislah perniagaan dia, tapi keberkatannya tidak ada. Bahkan mereka akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, ibu bapa, para guru dan pegawai pendidikan menjadi pemegang amanah dalam menjaga dan melaksanakan proses pendidikan anak-anak. Kita juga akan ditanya dan disoal tentang pelaksanaan kehidupan mereka di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi SAW beritahu, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu hafidha dzalika am dayya. Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan bertanya setiap penjaga tentang apa yang di bawah jagaannya. Adakah dia jaga betul-betul ataupun dia mensia-siakannya. Para jemaah sekalian, di peringkat yang lebih besar, kekuasaan atau pangkat yang diperolehi, tak kiralah melalui PRU apa benda yang kita lalui, adalah dengan cara, sama ada dengan cara yang benar, maka dia akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kalaulah mendapat dengan jalan yang salah, lagi dahsyat. Oleh itu wajib ditunaikan dengan ikhlas, jujur dan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan kuasa adalah satu pencabulan terhadap amanah Allah Azza wa Jalla. Sebarang bentuk penyelewengan ataupun apa saja, maka mereka akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebarang pencarian harta, penambahan daripada gaji atau upah yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuasa atau kedudukan yang diamanahkan dengan cara yang tidak benar di segi agama dan undang-undang adalah merupakan usaha dan kerja yang haram. Walaupun hari ini kita tak sebut lagi nama rasuah, tapi hakikat sebenarnya itu rasuah. Walaupun kita guna nama duit kopi lah, duit minyak, kita mengatakan itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Dan memakan makanan daripada hasil usaha yang haram, itu adalah hukumnya haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Sebagaimana yang disebut, mana-mana daging yang tumbuh daripada harta haram, maka api nerakalah yang sangat-sangat patut untuk orang itu, wal iyazbillah. Dan banyak hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanggungjawab. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada bapaknya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Maksudnya, sesiapa yang kami lantik dia sebagai pegawai. Ini kita bimbang hari ini, banyak pegawai-pegawai kita ni, dia sudah jadi pegawai di satu tempat, satu agensi, lebih-lebih lagi pegawai yang duduk di kerajaan. Lalu kami berikan dia satu rezeki, yakni gaji, allowance yang sudah ada, maka dia ambil selain itu adalah dianggap sebagai ghulul, sebagai pengkhianat dan harta yang tidak baik. Orang mari pejabat kita minta tolong, memang kerja kita kena tolong. Tapi kalau kita minta, kata orang kampung, samah seria, saya boleh tolong awak tapi kena bayar sekian-sekian, itu di luar daripada gaji dia, allowance dia, bukannya ditulis di pejabat, borang ni harga sekian, itu tak ada masalah. Dia minta lain. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kita pergi minum air pun, itu pun sudah dikira menyalahi peraturan syarak. Sebab orang tak akan belanja kita kecuali kerana kita ada kepentingan dalam kerja-kerja yang kita buat itu.
Jadi para jemaah sekalian, kita dah bincang panjang dalam tajuk integriti dalam masalah rasuah dalam khutbah-khutbah yang lepas. Maka mengkhianati amanah atau mensia-siakannya adalah salah satu daripada tanda-tanda kehancuran dan tanda-tanda kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran atau tunggulah kiamat. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis man ista'malnahu tadi rawahu Abu Daud. Karena itu menjadi kewajipan kepada kita berhati-hati, karena zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan perlombaan mencari nama, mencari pangkat, mencari pengaruh dan harta. Orang sanggup buat apa saja asalkan kita tetap berkuasa, ataupun boleh apa yang kita nak di dalam mencari projek, mencari habuan dan selain-lain. Maka kita yang ada kesedaran perlulah sentiasa berwaspada daripada perangkap-perangkap syaitan yang lalu melalui tanggungjawab yang diberikan kepada kita, supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, alhamdulillah itu di antara tanggungjawab. Kemudian kita pergi kepada kesedaran umat. Bagaimana kita nak menyedarkan masyarakat kita sekarang apabila kita lihat kedudukan Islam dengan bukan Islam dalam masyarakat kita mengikut acuan perlembagaan. Mengikut sejarah, Islam berkembang di alam Melayu sejak abad ke-13 melalui gerakan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, raja-raja di alam Melayu telah memilih Islam sebagai pegangan dan anutan. Dengan semangat ketaatan dan kesetiaan orang Melayu terhadap kepimpinan Wali al-Amri, sejarah telah mengukirkan apabila Sultan Melayu pertama, Raja Iskandar Shah, telah memeluk Islam pada tahun 1414 Masihi atau Miladi, maka rakyat secara beramai-ramai memeluk Islam mengikuti jejak langkah baginda Sultan Iskandar Shah. Itulah yang dikatakan oleh para sejarawan, an-nasu ala dini mulukihim, manusia dia ikut agama ataupun gaya pemimpin mereka. Jadi kalau pemimpin itu masuk Islam, ramai yang akan masuk Islam. Kita mengatakan itu di antara kelebihan yang ada pada kita. Namun suatu hakikat dalam pengalaman sejarah umat Islam di tanah air kita ini, bahawa Islamlah yang berjaya memberi perubahan besar lagi menyeluruh pada umat Melayu Islam. Nahnu kunna azalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang hina dina pada awalnya, maka Allah telah memuliakan kita melalui Islam. Kita kata alhamdulillah. Dengan menerima Islam sebagai tata cara hidup, kita umat Islam telah bertukar wajah. Kita dapat mengangkat kepala, meninggi martabat, menjadi umat yang patuh dan akur kepada undang-undang Islam dan juga kepada pemerintahan pada saat itu. Walaupun penjajah berjaya menjajah dengan mengaut kekayaan ekonomi negara kita, berjaya memperkenankan urusan tadbir negara secara sekular yang telah mereka bawa, tetapi mereka gagal untuk menukar pegangan agama Islam masyarakat. Kita tak nafi kesan penjajah banyak. Gaya hidup kita ada berubah, tetapi asas agama masih lagi ada dalam jiwa umat Islam. Kita mengatakan itu adalah merupakan aset yang besar. Maka mereka tidak berjaya untuk memurtadkan satu negara, tapi mereka berjaya mengubah persepsi dan gaya hidup. Itu juga satu perkara yang perlu kita perhatikan. Maka pada masa ini, kita umat Islam berhadapan dengan suatu tugas yang berat lagi mencabar, iaitu untuk membina kualiti umat Melayu Islam sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebagai umat yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini.
Bilakah mereka menjadi yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila mereka menjalankan dua tugas besar, iaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Surah Al-Mu'minun ayat 110. Itulah kesedaran yang perlu ada di kalangan umat kita, bahawa mereka ditampilkan, dizahirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi angkatan yang berada di barisan hadapan untuk mempertahankan agama ini di kawasan ini. Lebih-lebih lagi yang memegang teraju kepimpinan, hendaklah menerajui kepimpinan yang betul, akidah yang benar, mengikut Alkitab was Sunnah, sistem hidup yang mempunyai akhlak yang unggul, kerana sebuah negara terbina dengan akhlak yang baik. Maka itu yang kita harapkan, bahawa umat Islam mesti mendidik anak-anak supaya dalam masyarakat kita ni, masyarakat mempunyai akhlak yang mulia dan berakidah dengan akidah yang benar, mengikut Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh perhatian ditumpukan kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam, disebut at-tarkizul hadaf wal ibti'adu 'anil ikhtilaf. Mana kita kena fokus, beri tumpuan kepada pencapaian matlamat yang sebenar, yang kita nak baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjauhi daripada sebarang perkara yang boleh membawa perpecahan dan pertelagahan sesama sendiri. Seorang penulis telah membuat analisa, seorang tokoh pemikir Islam menganalisa tentang kedudukan umat Islam ini sedang mengalami krisis besar. Yang pertama, umat Islam begitu ketinggalan daripada urusan kemajuan dalam bidang keduniaan. Ini kalau kita nak banding dengan Jepun, kita kalah. Bahkan dalam bidang integriti pun dia lebih baik, walaupun dia tidak ada iman. Yang kedua, perpecahan dan pertelagahan di kalangan umat Islam semakin bertambah parah. Ini kita kena akui. Baru je kita melaluinya, bagaimana kita nampak ahli sekampung tidak bertegur kerana berbeza warna. Ketiga, pertembungan pemikiran umat Islam yang sangat serius antara golongan yang jumud tradisi, yang duk berpegang dengan cara-cara lama beragama. Konon-kononnya apa yang dia bawa itu itulah agama, kita kata tidak, itu tradisi. Dengan golongan pembaharuan tajdid yang nak mengajak manusia, yang pertama tajdid yang baik, nak mengajak manusia kembali kepada Quran dan Sunnah, dan ataupun nak mengajak manusia memperbaharui kehidupan mengikut arus moden, kita mengatakan ini pertembungan. Kebenaran pandangan pemikir ini memang sudah menjadi satu kenyataan. Kita dapat menyaksikan betapa umat Islam berada dalam suasati peperangan sengit yang senjata dihalakan ke arah sesama Islam. Umat Islam sedang membakar hangus semua sumber tenaga yang ada pada kita, sama ada pemikiran dan kekuatan lain yang ada pada diri umat Islam, untuk dijadikan halangan agar umat Islam tidak mampu berfikir secara rasional. Yang kita fikirnya macam mana kita nak berlawan. Tak boleh mengatur langkah, strategi bergerak ke hadapan untuk mencapai kemajuan dan kejayaan. Maka para pemikir ini menyatakan bahawa umat Islam telah hanyut di bawah arus deras, lalu tenggelam dalam gelombang lebih banyak bercakap daripada bekerja. Maka kita mengambil muhasabah dengan pandangan ini, yang seharusnya menjadikan kita untuk berfikir dan menimbulkan keinsafan di kalangan para pembesar, para ulama dan seluruh umat Islam untuk bersatu, bermuafakat, melepaskan diri daripada api peperangan, perbalahan, pertelagahan sama sendiri, kerana perseteruan, perbalahan dan peperangan sama sendiri, yang kalah pasti menjadi abu, yang menang jadi putu arang. Itulah kata pepatah. Kita juga khawatir yang menang pun hanya menjadi menang sorak kampung tergadai, kata orang. Kita menang tapi orang lain yang duk mengaih di bawah walaupun kita berada di atas. Itu kebimbangan masyarakat Islam yang perlu dicelik mata. Kita semua seharusnya merasa tersangat bimbang dengan keadaan perpecahan umat Islam sesama sendiri, yang akhirnya
kita yang sudah sedia berada dalam kelemahan ini akan kehilangan segala-galanya. Negara kemungkinan memang ada yang kita boleh terpinggir dan dipinggirkan. Sebagaimana kata sebahagian ahli fikir, nanti jangan sampai kita menjadi penumpang di negeri sendiri. Hasil-hasil kekuatan telah dimiliki oleh orang-orang yang bukan Islam. Banyak sudah institusi Islam akhir-akhir ini dicabar dalam pelbagai bentuk. Pejabat agama bawa kes orang ni, mereka golongan ini telah bawa kes ke mahkamah mencabar kewibawaan pejabat agama. Akhirnya ada yang menang, ya mereka menang, ada yang pihak pejabat agama ataupun kerajaan menang. Nampak bagaimana mereka sudah berani untuk menentang kedaulatan Islam itu sendiri. Bahkan kedaulatan raja juga dipertikai. Maka kita kena ambil tanggungjawab, kena beringat-ingat, berhati-hati. Kata orang, senyum dalam perhati, jangan terlalu selesa. Ini nampak kita bergembira bila kita dapat apa yang kita nak, tetapi kita tidak tahu apa yang orang lain sedang merancang, orang lain sedang membina kekuatan di saat perpecahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, berbalah sama-sama kamu. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Suratul Anfal ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Karena tidak ada bekalan yang boleh menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, selain daripada bekalan takwa. Alhamdulillah, dalam kuliah subuh pagi tadi, di akhir tafsir surah Al-Hadid, kita telah bincang tentang beberapa kelebihan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi, kelebihan orang yang bertakwa yang begitu besar. Tuan-tuan dipersilakan untuk rujuk balik kepada rakaman kita akhir tafsir surah Al-Hadid. Mudah-mudahan ada garis panduan untuk disampaikan, untuk dimanfaatkan. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansuril ikhwan, Allahumma ansuril muslimina al-musnafina fi kulli makan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fihan wal fitan wal iftiraq ya rabbal alamin ma zahara minha ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur biladal haramain syarifain min kulli su'in makruh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayil asqam ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma wafiq waliya amrina, tuanku sultan, wa naibahu wa wuzara'ahu ila ma tuhib wa tardah. Allahumma wafiq hukumat Malaysia hatta yatakawwanuna minal wuzara'il bararah minal wuzara' al mukhlisin
لإعلاء الدين ولإعلاء دولة ماليزيا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.